Hari ini kita dengar cerita Nabi Musa alaihissalam selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin dan hadirat yang disayangi sekalian. Salam 6 Jamadil Akhir 1441 Hijrah. Selamat datang ke #Daily Quran episod yang ke-5. Episod yang ke-69 musim yang keempat bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah, rutin kita setiap pagi adalah untuk kita baca Quran bersama-sama. Satu hari, satu maqra' dari bunga ke bunga. So, jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita meraih keberkatan pagi, experience the dawn blessings pada pagi-pagi ini, kita akan mulakan bacaan kita bermula daripada ayat yang ke-171 guys. Cuba tulis di ruangan komen ayat 171 dari suratul A'raf, muka surat 173. Okey? So, tapi sementara anda membuka mushaf Quran dan pergi ambil wuduk dan buka mushaf Quran, tuan-tuan dan puan, sementara itu apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab, Suratul Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton #Daily Quran episod yang ke-69 musim yang keempat secara live dari Studio B, Seri Kembangan, Selangor. So, jadi tuan-tuan dan puan, topik perbincangan kita hari ini adalah level 3. Hari ini kita akan dengar cerita tuan-tuan dan puan. Okey, berapa ramai suka dengar cerita? Cuba tulis di ruang komen, "Yeay, ana suka dengar cerita." Tuan-tuan dan puan. So, hari ini kita nak dengar cerita Nabi Musa alaihissalam, kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Lepas tu Nabi Musa meninggalkan kaum dia, tinggalkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Lepas tu Nabi Musa diperlihatkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian gunung tu hancur. Kejap lagi kita akan cerita tuan-tuan dan puan. Okey. Kalau sempat kita cerita sekali dengan kaum Nabi Musa tu menyembah patung lembu emas. Okey. Musa Samiri tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Ustaz Luqman, boleh tak tunjuk komen Ustaz Rais tadi? Oh, tu semalam punya. Okey. So, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita ada Ustazah Rosani Niki Abdullah. Dia kata, "Alhamdulillah, syukur ya Allah atas kesempatan usia yang masih berbaki untuk terus belajar, membaiki membaca Al-Quran, meraih keberkatan pagi bersama ustaz dan para sahabat sekalian." Salam Jumaat hari ini tuan-tuan dan puan. Perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan dan puan. Bagi yang baru join, yang belum tekan button share, bantu saya tekan button share di sebelah bawah kiri skrin anda, kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama tuan-tuan dan puan untuk sebarkan Al-Quran ke seluruh alam. Saya nak mengucapkan selamat datang kepada para first timers. Ada yang first timer tak di sini? Saya nak berkenalan dengan anda. Cuba tulis di ruangan komen, "Ana first timer." Please let me know di ruangan komen dari mana anda sedang tonton. Clear ataupun sangat clear video dan audio kita pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan baca ayat yang ke-171. Tapi seperti biasa tuan-tuan dan puan, duta-duta Daily Quran, tolong bantu saya. Kita raikan para first timer yang tak tahu apa nak buat ketika kita baca Quran. Sebenarnya kita live setiap pagi ni guys. Ada tak yang first timer hari ni?
Ustazah Nur Azila Bahari kata cantik background hari ni. Cantik tak background saya hari ni tuan-tuan dan puan? Background ada love-love yang sedang berterbangan di belakang. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita bertukar-tukar kasih sayang. Boleh belanja love tak di ruangan komen? Belanja love warna putih banyak-banyak di ruangan komen supaya kita rasa lebih ceria, seronok, semangat dan teruja-ruja. Okey, Ustazah Ainisha Muhammad Isa dia kata, tolong doakan menantu saya Nurul Syahira sedang berjuang melahirkan anak sulung. Dari semalam, tolong ia semua mendoakan. Mudah-mudahan dipermudahkan. Ni, baca ayat ni. Saya bagi terus amalan dia. Okey, mak dia pergi baca dekat rahim anak dia ni, Ustazah Nurul Syahira ni. Baca, Thummas sabila yassarah. Thummas sabila yassarah. Kalau duduk dekat-dekat, boleh saya bagi air selusuh. Okey, tahu air selusuh? Tahu kan, air selusuh kan? Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Dapat amalan tadi. Thummas sabila yassarah. Bacakan pada rahim dia, insya-Allah senang nak melahirkan anak. Dan ada satu lagi isu anak perempuan yang nak melahirkan anak ni, anak perempuan yang nak melahirkan anak, iaitu mak dia. Saya sepatutnya kalau bab anak perempuan nak melahirkan anak ni, saya nak cakap dengan suami dia. Saya kena cakap dengan suami dia. InsyaAllah dalam within minutes sahaja tuan-tuan dan puan dah selesai dah beranak. Okey. Tak sesuai saya cakap kat sini. Sebab dia kena cakap dengan suami. Ustazah Ainisha Muhammad Isa kena bagi tahu suami, iaitu menantu. Menantu dia Nurul Syahira. So maknanya anak dia anak lelaki lah. Anak Aini Syam ni adalah anak lelaki. Okey. So bagi tahu anak lelaki Ustazah Aini Syam, kontak saya. Saya nak bagi satu benda penting. Kalau tak settle lagi Kalau tak settle lagi, bagi tahu saya. InsyaAllah kita doa semoga Allah Taala permudahkan segala urusan. Dan semua bayi selamat, mak dia selamat, semua selamat insya-Allah. Okey. Baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, yang dah tekan button share, tuliskan di ruang komen dan sharing. Terima kasih tuan-tuan dan puan bagi anda yang stay tune bersama-sama dengan saya setiap pagi secara konsisten. InsyaAllah setiap kali kita baca Quran, anda kena follow 6 rukun dari Quran kita, iaitu MSTLDS. Cuba sebut MSTLDS. Cuba tulis di ruang komen. Mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. Anda follow 6 rukun dari Quran ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan, bacaan Quran kita boleh diimprove dengan kadar yang cepat. Okey, Ustazah Erma Maz, ayat dari surah apa tu Ustaz untuk melahirkan tu? Ayat dari surah Abasa. Thummas sabila yassarah. Betul tak Ustaz Luqman? Thummas sabila yassarah. Saya tu tak ingat ayat berapa, tapi tengoklah dalam surah Abasa tu, juzuk yang ke-30. Ustaz Luqman tolong tengok kejap. Surah Abasa tu ayat berapa? Dalam ayat belah-belah macam tu lah. Apa bunyi tu? Switcher ke? Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita mulakan sekarang. Misi kita satu hari satu maqra' bermula daripada ayat yang ke-171. Ustazah Bonda Erma Maz, ayat tu ayat yang ke-20 dari surah Abasa. Ayat yang ke-20 dari surah Abasa. Thummas sabila yassarah. InsyaAllah senang nak melahirkan. Ayat 171, misi kita hari ini satu hari satu maqra' dari suratul A'raf muka surat 173, dan ini adalah hashtag Daily Quran episod yang ke-69 musim yang keempat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Follow saya. Ready? 1, 2, 3. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Teruskan. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. Teruskan. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. Sekali lagi. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Famathaluhu. Ready? 1, 2, 3. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Teruskan sama-sama ikut rentak saya tuan-tuan dan puan. 1, 2, 3. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Tuan-tuan dan puan, cuba tengok ni ada nun iwad. Sa'a mathalanil qaumul ladzi. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kita buang satu tanwin, gantikan dengan nun kecil baris bawah. Sa'a mathalani baca dia. Sa'a mathalanil. So tanwin dah hilang dah tuan-tuan dan puan. Ramai orang dia bubuh dah nun kecil. Dia dah bubuh nun kecil tuan-tuan dan puan, nun kecil baris di bawah tu dia dah bubuh dah, tapi tanwin dia tak buang. Dia baca macam ni. Sa'a mathalanil. Salah tuan-tuan dan puan. So guru-guru Quran tolong take note. Tuan-tuan dan puan, anak murid kita mungkin melakukan kesalahan ni, kita tak perasan. Alright? Please take note. Okay? Sudah tanda dalam mushaf Quran masing-masing ke belum? Sila tanda ya tuan-tuan dan puan. Jangan tak tanda. Nanti kalau tak tanda, baca Quran sendiri tak survive tuan-tuan dan puan. Bahayalah baca Quran sendiri tak survive. Alright? Okay, kita teruskan. Sa'a mathalanil. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون
يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Tuan-tuan dan puan, cuba tengok kalimah ni. Adall. Huruf lam bersabdu. Ramai orang baca macam ni. Balhum adall. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Tak cukup. Sebab apa? Lam bersabdu. Lam bersabdu tu kita kena lamakan bunyi lam. Okey, ramai juga anak murid kita salah faham, tuan-tuan dan puan. Ramai juga anak murid kita salah faham bila kita kata lamakan bunyi lam. Dia kata adall. Itu bukan panjangkan bunyi lam, itu dia panjangkan bunyi alif di antara dad dengan lam. Mana ada alif di antara dad dengan lam, guys, tuan-tuan dan puan. So, guru-guru Quran, please be noted, tuan-tuan dan puan. Please be noted bahawa adall yang dipanjangkannya adalah lam tu. Okey, balhum adall. Lamakan bunyi lam. Sebab apa? Lam itu bersabdu. Okey, kita teruskan tuan-tuan dan puan dengan ayat 180 sekarang. Belum habis lagi tuan-tuan dan puan. Okey, sama-sama. Penuh semangat. Ready? 1, 2, 3. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى tak boleh berhenti situ tuan-tuan dan puan. Kena habiskan bacaan kita sampai wa an asa an yakuna qad qataraba ajaluhum. Okey, berhenti situ. Tak boleh berhenti di tengah-tengah tuan-tuan dan puan Okey, tuan-tuan dan puan. Awalam yanzuru. Kita ulang sekali lagi. Ready? Ikut sama-sama dengan saya, boleh tiru mulut saya tuan-tuan dan puan Boleh tiru mulut saya, cuba tengok mulut saya rapat-rapat ni. Okey, boleh tiru mulut saya rapat-rapat. Boleh follow mulut saya. Terutamanya yang first timer tuan-tuan dan puan, penting anda tiru mulut saya. Boleh tuan-tuan dan puan Okey, mari kita teruskan. Ready? Mana tadi? Qad qataraba ajaluhum. Awalam yanzuru. Ready? 1, 2, 3. أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Sama-sama.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Boleh tiru ke tak ni tuan-tuan dan puan? Sikit lagi tuan-tuan dan puan, tengok muka surat sebelah. Muka surat 175 sekarang. Ayat terakhir untuk kita nak baca hari ini. Mari kita baca dengan penuh semangat tuan-tuan dan puan. Cuba follow dan tiru rentak lagu saya tuan-tuan dan puan. Qul la amliku li nafsi. Ayat 188 sekarang. Ready? Bagi yang tak ada mushaf Quran, boleh tengok ayat Quran yang ada di skrin. Bagi yang sedang memandu tuan-tuan dan puan balik sampai di pejabat nanti ataupun balik ke rumah malam nanti tuan-tuan dan puan boleh tonton sekali lagi rakaman dari Quran kita tuan-tuan dan puan dan buka mushaf Quran personal masing-masing dan tandakan setiap tanda wakaf tuan-tuan dan puan. Mana saya wakaf, mana saya ibtidak, yang tu kena tiru. Alright? Okey, kemudian tips-tips sebutan huruf yang saya share tuan-tuan dan puan, yang tu kena tiru tuan-tuan dan puan. Kalau tidak, kita baca Quran sendiri nanti tak survive. Alright, tuan-tuan dan puan. Adakah yang first timer dengan kita nanti? Nanti Ustaz Luqman tolong pilihkan beberapa komen first timer. Saya nak berkenalan dengan anda. Okey, siapa yang first timer tuliskan dalam komen. Ana first timer, tuliskan dari mana anda sedang tonton kami. Dari mana anda tahu daily Quran ni. Alright, okey. Qul la amliku li nafsi. Ready? 1, 2, 3. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan, kita dah habis dah misi kita satu hari satu makra dan saya janji dengan anda saya nak cerita kepada anda. Tuan-tuan dan puan, hari ini level 3 kita nak cerita pasal Nabi Musa alaihi salam. Berapa ramai di kalangan anda yang sukakan cerita? Cuba tulis di ruangan komen. Yeay, suka dengan cerita. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita nak berkenalan dengan para first timer kita. Ustazah Rabi'atul Rubia. Ana first time dari KB. Tuan-tuan dan puan. KB ni Kubabala ke Kuala pula. Kota Baru. Okey, selamat datang Ustazah Rabi'atul Rubia. Tuan-tuan dan puan, bagi duta-duta dari Quran dan bagi anda yang dah lama, apa kata kita welcoming para first timer kita tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan anda semua istiqamah setiap hari tuan-tuan dan puan. Kita ada Ustazah Junaidah Abdul Ghani, ana first time dengan Ustaz dari Kemaman ni. Ustazah Kalsum Arsyad, ana first time dari Melaka. Kak Midah Hamidah, ana pun first time Ustaz. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Welcome para first timer. Okey, saya nak tahu dari mana anda tahu daily Quran ini. Alright. Ustazah Rosnita Abdul Kahar, anak first timer. Anak first timer dari Putrajaya. Oh, dekat je. Okey, dekat je dengan studio kita ni. Tahu dari FB Friends yang share. So siapa yang share tu? Boleh mention tak nama dia? Nama siapa yang memperkenalkan daily Quran ni kepada anda? So kita doakan dia, mudah-mudahan hidup dia barakah, hari-hari dia ceria dan istiqamah dengan Al-Quran, itu yang penting. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita nak raih keberkatan pagi. Sebab tu kita buat pagi-pagi baca Quran ni tuan-tuan dan puan. Siapa yang tak boleh tonton rakaman,
Siapa yang tak boleh tonton rakaman daily Quran ni, sila tonton live. Cuba tulis di ruang komen ayat tu tuan-tuan dan puan. Saya suka mindset tu. Tak boleh tonton rakaman, tonton live. Itu je pilihan yang ada. Ataupun kalau tak boleh tonton live, tonton live. Okey tuan-tuan dan puan, that is the best how we start our day. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita nak dengar cerita ni. Okey, kita nak cerita, saya tak sabar nak bercerita kepada anda. Kita nak cerita secara ringkas sahaja. Ayat yang kita nak cover hari ini adalah bermula pada ayat 142. Saya cadangkan anda sediakan buku nota masing-masing. Okey. Ayat 142 dari surah Al-A'raf muka surat 167. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Allah Taala janjikan dengan 30 malam, kemudian disempurnakan lagi 10 malam untuk Nabi Musa ini ialah proses pengwahyuan. Proses pengwahyuan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan dan puan, izinkan saya minum air seteguk 1 minit sahaja. Jangan ke mana-mana. Stay tune dengan saya. Kembali selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali dalam segmen yang kedua selepas daripada kita berehat. Syabas dan tahniah kepada anda yang stay tune bersama-sama dengan saya, yang setia untuk tak lari daripada skrin. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak raikan Ustazah Ma Khalid. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dulu selalu dengar masa naik train. Sekarang pergi kerja naik motor. Tengah siap-siap pergi kerja, saya dengar Ustaz baca. Tuan-tuan dan puan, saya boleh bagi cadangan kepada anda. Kalau tak boleh nak tonton, dengar. Okey, boleh pasang earphone dekat telinga tu, naik motor, telefon letak dalam poket. Okey, ataupun letak kat tempat yang selamat tuan-tuan dan puan, dan dengar tuan-tuan dan puan. So, mudah-mudahan naik motor tu kita sentiasa tak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak start hari kita dengan Quran, tuan-tuan dan puan. Tak kisahlah lancar baca Quran ke tak lancar baca Quran ke, Ustaz Uwais baca laju sangat ke, tuan-tuan dan puan. Kita nak start hari kita dengan Quran. That's the point, tuan-tuan dan puan. So jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada kita baca Quran, kita betulkan sikit sebutan kita, belajar tajwid sikit, sifat huruf sikit, makhraj huruf sikit kan. Apa kata kita selami sikit apa yang kita baca tu, kita ambil sikit iktibar, tafsir dia, ibarat dia tuan-tuan dan puan, istinbat dia, istifadah dia yang kita boleh ambil tuan-tuan dan puan. So hari ini saya nak cerita kepada anda kisah Nabi Musa AS. Ramai yang mungkin pernah pergi melawat, berjalan-jalan, bersia-sia pergi berjalan-jalan ke negara Mesir kan? Ada tak yang pernah pergi Mesir? Siapa yang pernah pergi dekat Lembah Tua, di mana tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, bermiqat dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. So ni cerita dia tuan-tuan dan puan. Okey, Lembah Tua di Sinai, di sebelah utara Mesir tuan-tuan dan puan, dekat dengan Palestin, dekat dengan Jordan sana, dekat dengan sempadan tu. Nak pergi tu macam-macam dia punya payah gila, dia punya nak pergi tu. Kawalan ketat, polis dan sebagainya. Okey. Kita ada Ustazah Wan Jamilah dari Pekan. Tahu DQ tahun lepas cari Ustaz Quran. Jumpa Ustaz. Ustazah Zalilah Said, Alhamdulillah saya first timer dari Kulim Kedah. Terima kasih kepada sahabat Neni Hayati Kamarudin yang istiqamah dengan dia di Quran. Masya Allah. Ustazah Neni Hayati Kamarudin ni memang awalin ni. Orang yang awal yang follow dari Quran sejak daripada season 1 lagi. Kita sekarang ni dah season 4 guys. Dah season 4 dah. Masya Allah. Dah 600 hari lebih dah kita bersiaran setiap pagi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Baik. Siapa yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, anda boleh rujuk muka surat 377
hingga muka surat 383. So kita nak cerita pasal cerita Nabi Musa ni. Wa wa'adna Musa 30 lailah, dan Allah Taala telah menjanjikan Nabi Musa AS dengan 30 malam. Apabila disempurnakan dengan 10 hari lagi, total jadi 40 hari, maka selesailah miqat dia, temu janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni. Tuan-tuan dan puan, bila dia nak pergi tinggalkan kaum Nabi Musa tu, dia pesan kepada adik dia Nabi Harun alaihissalam. Adik ke abang? Abang dia Nabi Harun alaihissalam kata, ukhlufni, gantikan aku. Okey? Jaga kaum aku, jangan terpengaruh dengan style mereka. Tu pesan Nabi Musa alaihissalam. Lepas tu apa? Walamma jaa Musa limiqatina. Ni nak cerita. Ni cerita bermula. Bila dah tinggal tu, kejap lagi kita cerita dekat Bukit Tursina ni Okey. Walamma jaa Musa limiqatina. Bila tak kala datang Nabi Musa alaihissalam untuk bermiqat, untuk bertemu janji dengan Allah. Wa kallamahu rabbuhu, dan padanya, dan Allah berkata kepadanya, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Lepas tu kata Musa alaihissalam, aku nak tengok engkau, boleh tak? Qala lan tarani, kamu tak boleh tengok aku, tapi kalau nak cuba juga, apa kata? Tengok kepada bukit. Tengok kepada gunung ni. Walakin inzur ila. Dia sebenarnya kalau nak kata bukit, kita tak boleh kata bukit Jabal ni kat sini. Sebab memang tinggi kawasan perbukitan kat situ. Ketinggian dia 3,000 meter, guys. Okey, cuba tulis di ruangan komen. Kawasan banjaran banyak gunung-gunung di kawasan Sinai tu, semua ketinggiannya 3,000 meter. Memang sejuk yang amat. Kita start hiking tu, kita start mendaki tu dah ketinggian 1,500 dah. Okey. Ramai orang kata Nabi Musa alaihissalam dia naik ke puncak gunung. Dia bukan naik ke puncak gunung. Dia naik sikit ke tanah tinggi, kemudian duduk di satu kawasan lembah. Lembah ni nama dia Lembah Tua, tuan-tuan dan puan. Kisah Nabi Musa nak masuk ke Lembah Tua ni, Lembah Muqaddasah Tua. Macam mana ayat tu Ustaz Luqman? Muqaddasi Tua tu. Macam mana ayat dia? Dan surah Taha kan? Ada cerita dalam surah Taha, tuan-tuan dan puan. Sebelum nak masuk kawasan ni, Allah SWT minta Nabi Musa AS buka sepatu, buka kasut, buka slipper. Okey? Apa ayat dia tu? Fakhla' na'laik. Inna rabbaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tu dalam surah Taha, tuan-tuan dan puan. Dan surah Taha ada cerita. Okey? Bila sampai di Lembah Tua tu, dia bukan puncak gunung, teman-teman. Lembah Tua ni puncak gunung, dan tak ada siapa tahu Lembah Tua ni di mana. Kecuali mungkin para aulia, para salihin yang merahsiakan perkara ni daripada orang ramai. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Orang yang pergi melawat Sinai ni bukan orang Islam je. Okey? Orang Yahudi, orang Kristian. Sebab apa? Di puncak gunung Sinai tu, di puncak gunung Sinai itu ada gereja. Ada gereja, ada masjid. Sebelah-sebelah, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan. Ramai orang yang pergi nak tengok sunrise. Ini adalah bid'ah ataupun satu amalan yang tak berapa bagus, tuan-tuan dan puan. Pergi sana nak tengok sunrise. Amalan siapa nak tengok sunrise ni? Adakah ia ada kena mengena dengan amalan Majusi? Tuan-tuan dan puan. So hati-hati. Ustazah Syikin Zakaria Mak Johani kata, saya baru pergi Mesir Ustaz bulan 1 hari tu. Memang ke Bukit Tursina, Sinai tempat tu. Ni satu lagi, tuan-tuan. Ramai orang anggap Gunung Sinai itu adalah Bukit Tursina. Bukan juga. Tuan-tuan dan puan-puan, Gunung Tursina sudah hancur. Ni. Walakin inzur ilal jabali. Gunung itu adalah Gunung Tursina. Dalam ayat yang lain dalam juzuk 12, tak silap saya, Turi Saina atambutu bidduhri wasibighil lil akilin. Turi Saina. Bukit Tur ataupun Tursina. Turi Saina. Tuan-tuan dan puan, kawasan tempat tu nama dia Sinai.
Tetapi Bukit Tur ni dah hancur kerana terlampau takut melihat nur Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah Taala kata apa ni? Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung Tur ni, kalau gunung Bukit Tur ni tuan-tuan dan puan stay kat situ, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau boleh tengok. Allah Ta'ala menggunakan kalimah saufa kat sini. Saufa tu maksudnya apa? Saufa tu lambat lagi kau boleh tengok. Ini bahasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritanya tak mampu, mata manusia ni tak mampu nak tengok tuan-tuan dan puan. Tak kala apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelmakan nur dia. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dahlah gunung tu hancur berderai terlampau takut melihat nur Allah. Nabi Musa alaihi salam jatuh pingsan. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Apabila Nabi Musa alaihi salam sedar daripada pingsan itu, dia kata, Maha suci engkau, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan akulah orang yang paling awal dari kalangan orang yang percaya. Tu Ustazah Fadilah open water je sangat cerita Ustaz hari ni. Saya baru balik dari Mesir, lawat lembah Tua dan tempat-tempat sejarah Nabi Musa AS. Minta maaf tuan-tuan dan puan, ramai yang pergi Mesir dibawa oleh pemandu pelancong yang biasanya yang di bawah Mesir punya. Saya cadangkan kalau nak pergi Mesir, kalau nak pergi melawat kawasan Mesir ni, cuba cari tour guide dari kalangan pelajar yang pelajar Azhar, pelajar Malaysia yang belajar di Azhar, ustaz-ustaz kita, bakal-bakal ustaz tuan-tuan dan puan. So mereka lebih tahu sejarah Nabi Musa alaihissalam. Okey, mereka lebih tahu. Biasa kalau kita pergi dengan tour guide tempatan, mereka lebih kepada nak mempromosikan Kristian dan juga Yahudi. Yes. Okey, dia bawa naik Bukit Sinai tu, dia bawa naik Gunung Sinai tu, naik start pukul 3 pagi, lepas tu pergi semayang subuh tak tahu ke mana, air tak ada, tak boleh nak ambil wudu sebab sejuk gila. Lepas tu dia punya selimut dia tu kalau nak sewa dah lah kotor tuan-tuan dan puan. So kotor, dia sebenarnya bukan kotor, dia orang Arab, dia okey dengan tu. So untuk kita ni tak berapa sesuai tuan-tuan, tak berapa hygiene. Dan orang kencing merata tuan-tuan dan puan. So bagi saya tak tahu macam mana nak explain tuan-tuan dan puan. Bukan kat situ tempat dia sebenarnya. Kat situ tu sebenarnya pergi nak sembah matahari kononnya, nak tengok sunrise. Naik pagi-pagi nak tengok sunrise. Orang nak pergi tengok lembah Tua, yang mana lembah Tua ni golongan aulia sahaja yang tahu di mana tempatnya, dan memang kita tak boleh masuk. Okey, memang orang biasa tak boleh masuk. Sebab apa? Dia lebih kepada macam okey, saya tak nak cerita. Yang ni dia lebih kepada spiritual dan juga paranormal. Cuma kita boleh tengok dari jauh sahaja, agak-agak sahaja. Kita kata macam ni, ulama kata lembah Tua kat situ. Dan manakala Bukit Tur Sina sebenarnya dah hancur tuan-tuan dan puan. Bukit Tur Sina dah hancur. So tak ada Bukit Tur Sina. Yang anda naik tu adalah Gunung Sinai. Okey, Gunung Sinai. Ustazah Satariah Awam. Lembah Tua tu tersembunyi tuan-tuan dan puan. Lembah Tua tu tersembunyi. Sebab apa? Masa Nabi Musa AS dengan isteri dia baru balik daripada kampung Nabi Shu'aib, kan? Nabi Musa AS dia kahwin dengan anak Nabi Shu'aib, kan? Dia kahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Apa nama isteri Nabi Musa tu? Qanturah, kan? Qanturah kah? Apa nama isteri Nabi Musa AS? Musa Luqman? Tak silap saya, nama isteri Nabi Musa ialah Qanturah. Siapa boleh tolong ingatkan saya? Okey, tolong betulkan saya kalau saya salah. Qanturah ni rasa-rasanya isteri Nabi Ibrahim yang ketiga. Okey, so Ustazah Nur Zuraida Ismail kata, Alhamdulillah, saya first timer dari Shah Alam. Orang Shah Alam ni. Terima kasih kepada adik ipar Masturayan yang pernah share dekat FB-nya video Ustaz. So kita doakan semua anda semua istiqamah tuan-tuan dan puan, dan mudah-mudahan hari ini kisah Nabi Musa AS memberi satu dimensi yang baru, pemahaman yang baru. Kalau siapa pergi melawat Mesir, jangan terpengaruh sangat dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh siapa tu? Tour guide. Kebanyakannya adalah Israiliyat.
Apa dia Israiliyat ni? Saya cadangkan anda bincangkan apa itu Israiliyat dalam grup Telegram kita. Okey, siapa yang belum join grup Telegram, sila join dengan segera. Okey, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya akan, insya-Allah kawan-kawan kita, senior-senior kita yang terror tentang ilmu tafsir, yang tahu, boleh tolong jawabkan soalan-soalan anda. Ustazah Jamilah Ramli kata, Masya Allah, tabarakallah, sangat jelas cerita Ustaz tentang Nabi Musa. Memang betul apa yang Ustaz cerita tu ada dicerita oleh pelajar-pelajar Mesir masa makcik pergi tahun lepas. Yes, kalau pergi dengan tour guide, kita hire ustaz-ustaz, bakal-bakal ustaz yang belajar di Azhar, memang dia orang cerita dengan cerita sejarah yang betul, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan propaganda-propaganda Yahudi dan juga Majusi dan juga Kristian. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, saya tak boleh cerita habis Nabi Musa ini kerana dah lama, dah drag masa panjang ni. Tapi saya percaya hari ni hari Jumaat, tuan-tuan dan puan, perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya akan bertemu lagi dengan anda esok, dan kita ada beberapa live santai, Q&A, tajwid dan sebagainya untuk saya nak spend masa bersama-sama dengan anda. So sekiranya anda ada apa-apa soalan tajwid, boleh tanya dalam grup Telegram yang saya tuliskan di bawah tu, tuan-tuan dan puan. Saya harap apa yang kita buat setiap hari ini, kita doa dengan Allah, ya Allah, istiqamahkanlah kami ya Allah bersempena dengan hari Jumaat yang penuh barakah ini. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, dan saya nak ucapkan syabas dan tahniah juga kepada guru-guru Quran yang serius dan semangat dah daftar FOC, Fatihah Online Clinic. Kerana apa? Saya memang yakin siapa guru Quran, imam, ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan yang dah terror tentang Quran tetapi dia tak pernah belajar bagaimana nak mengajar suratul Fatihah, saya percaya tuan-tuan dan puan, siapa yang tak join kelas FOC ni memang dia akan ketinggalan. Tuan-tuan dan puan, sebab apa? Orang awam dah 700 orang join. 700 orang awam join kelas FOC ni. Guru Quran kalau tak join memang sure ketinggalan punya. Tak kisahlah anda dah terror mengajar qiraat sekalipun, tetapi tak pernah nak mengajar surah Fatihah kepada orang awam. Teknik yang betul mengajar surah Fatihah. Kalau betul teknik kita mengajar surah Fatihah kepada orang awam, nescaya tak akan ada lagi orang baca Fatihah salah, tuan-tuan dan puan. Betul-betul? Okey. So saya teruja untuk bersama-sama dengan anda lagi esok jam 7.27 pagi. Dan dalam FOC nanti, salam sayang dari saya, Uwais Qarni. Untuk anda, Daily Quran satu hari satu Maqra Experience the Dawn Blessings. Bye. Assalamualaikum.